kini berada di Saujana Utama, Sungai Buloh, di mana ada beberapa bakery yang akan saya kongsikan signaturenya yang istimewa. Nak tahu di mana? Bersama saya, Chef Erin Zainal dalam Bakery dan Pastry. Erin kini berada di satu bakery di Saujana Utama di mana signaturenya untuk dikongsi bersama. Hai Fiza. Hai Chef Erin, selamat datang ke Baker City. Terima kasih. Dah siapkan I punya biskut? Oh mestilah, I tak sabar nak share dengan you ni. Boleh ajar I tak? I nak belajar. Don't worry. Boleh. Jom Okey, ikut. jom. Nama saya Warna Hafiza binti Wan Zaki. Di kalangan kawan-kawan saya diorang panggil Fiza lah. Bidang bakery ni sebenarnya bermula lepas saya tamat pengajian dalam bidang pentadbiran awam. Namun minat yang mendalam ke dalam bidang bakery menyebabkan saya meneruskan pengajian lagi dalam bidang baking teknologi di Malaysia Institute of Baking. Signature saya adalah semperit Nutella. InsyaAllah di masa yang akan datang saya berharap semperit saya ni boleh sampai ke peringkat antarabangsa. Jom kita buat sekarang. Nak tahu, jom. Silakan. Saya berkongsi dengan penonton. Okey. Mula saya akan pukul mentega. Mentega ni pastikan dia suhu bilik towing. Kita dah ni. Kita akan pukul mentega dengan gula. Okey, jom kita tengok apa lagi bahan yang Saya perlu masukkan sedikit dimasukkan, esen vanila bagi dia wangi kan. Kacau biskut dia tak perlu high speed. Takat dia sebati je. Agak-agak gula icing dengan butter dah sebati, kita boleh masukkan tepung. Tadi tepung gandum, ini tepung jagung bagi dia rangup. Dan tepung custard. Semperit saya pakai 3 tepung. Tepung gandum, tepung jagung dan tepung custard. Dan kita putar lagi sampai dia sebati. Putar sampai dia sebati. Lembut ya adunan. Adunannya lembut. Dan apa yang Kak Erin tahu, biskut ni dia ada 2 lapisan. Ya. Sedapnya bau. Ni belum bakar lagi, Chef. Okey, ni dia orang nak tengok, Chef. Sambung kepada dia punya nama Nutella dia tu. Kenapa kita panggil semperit Nutella? Sebab kita ada khas Nutella. Step dia pun sama. Kita masukkan butter. Butter pun make sure suhu bilik. Maksudnya suhu bilik ni lembut lah. Lembut. Okey, jadi pembuatan semperit ni selalunya dia tak boleh putar lama. Bila kita putar lama, butter tu dia akan kembang. Yep. Okey. Kita masukkan gula icing. Dan kita mix dia. Kelajuan yang sederhana. Dan saya masukkan esen vanila. Esen vanila ni untuk flavor lah. Bagi wangi. Okey. Masukkan itu lembut. Okey, Nutella. Ini yang namanya Nutella. Nutella ni anak-anak mesti suka. Okey, tips cara nak adun. Make sure yang liquid come first. Dan barulah yang dry-dry tu. Selain daripada penonton mempelajari cara pembuatan signature di setiap bakery yang saya kunjungi, anda juga dapat tips-tips daripada chef-chef yang hebat. Jadi tak rugi tahu daripada awal sehingga ke akhir rancangan, insya-Allah. Anda semua dapat mempelajari teknik-teknik ya, betul. Cookies.
Bahan-bahan liquid dah mula sebati. Saya masukkan barang kering. First saya masukkan serbuk koko. Kita tetap pakai serbuk koko sebab kita nak kill rasa manis dia tu. Okay, bila adunan coklat ni dah betul-betul serasi, baru kita masuk yang tepung. Okey. So, saya masukkan dulu tepung gandum. Okey. Jadi apa bahan last sebelum kita nak pipe? Tepung jagung. Itu tepung? Tepung jagung lagi. Jagung. Okey. Okey. Okey, last tepung custard ni. Okey, so kita bagi dia sebati sikit. Dan kita manually kacau dia. Okey. Dah siap dah adunan ni. kita dah siap dah dua. Okey, untuk first ni Fiza akan buat lapisan bawah dia. Okey, kita menggunakan acuan pecah 12. Nak tengok acuan pecah 12 maksudnya bunga ni. Bunga tu pecah tu. Oh, pecah 12. Okey, cara dia kita masukkan, make sure ke sini bahaya luka nanti. Okey, bagi dia padat. Okey. Kedudukan 360 dan you tekan. Saya nak kongsikan dengan penonton setiap bakery dan pastry macam-macam cara pembuatan samprit daripada keks, daripada pastry sampailah ke roti artisan. Jadi tak rugi penonton bersama dengan saya menjelajah ke bakery-bakery di setiap negeri mencari signature yang menarik serta asli dan klasik bersama dengan chef-chef hebat yang kita tunjulkan daripada pelbagai latar belakang tetapi minat yang sama membuat roti, pastry dan biskut. Jadi kita nak teruskan yang kuning. Okey. Okey, tu dia. Okey, jadi kita nak letak ni. Yes. Kita letak ni. Okey. Dia comelnya. Inilah hasil samprit Nutella yang kita baru pipe tadi. Kita akan bakar, Chef? Yes, kita akan bakar pada suhu 180 darjah Celsius dalam 20 ke 25 minit macam itulah. Okey, dah oven dah tek-tek dah tu. Yes, jom kita bakar. Jadi, Chef, inilah biskut yang kita bakar tadi, semperit Nutella. Macam mana bau, Chef? Sedap, tak sabar ni. Nak rasa. Saya memang kena suruh Chef rasa. Daripada samprit yang tradisional kepada semperit moden. dahlia kepada semperit Nutella. Saya rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa komen Chef? Dia rangup tapi dalam masa yang sama dia lembut dan cair dalam mulut. Terima kasih, Sedap. Chef. Jadi daripada kami kru bakery dan pastry mengucapkan banyak terima kasih kepada Chef Fiza kerana sudi berkongsi cara dan pembuatan dalam untuk episod pada kali ini. Daripada kami berdua, bakery dan pastry. Bye-bye. Dahulu, tempat ini dikenali sebagai Bukit Cerakah dan mula membangun pada tahun 1990-an. Dan kini dikenali sebagai Puncak Alam di mana terdapat satu lagi bakery yang saya akan kongsikan bersama anda. Teruskan bersama saya, Chef Erin Zainal. Jumpa dapur DP Pastry House di mana Erin akan kongsikan signaturenya yang menarik. Jom ikut Erin. Assalamualaikum, Ija. Waalaikumsalam. Hai Erin. Erin apa khabar? Khabar baik. Inilah dia.
Tuan empunya pemilik bakery DP Pastry House Puan Ija yang akan berkongsi signaturenya yang istimewa. Apa tu? Hari ini kita akan share, kita akan kongsi signature kita, pavlova dan cream horn. Saya Syarmaliza Wati binti Ramli, berasal dari Bahau Negeri Sembilan, sekarang menetap di Bandar Puncak Alam, Kuala Selangor. Saya bermula dengan online business selama 2 tahun. Jadinya bila dah fikir 2 tahun tu, saya berminat untuk buka satu premis yang mana orang boleh datang walk-in. Jadinya selepas 2 tahun, 2017, saya mula membuka premis bersama dengan suami saya. Dengan produk pertama saya adalah cream horn. Hampir 5 tahun berniaga dalam bidang ini. Harapan saya adalah nak mempunyai sebuah kilang yang mana saya boleh letakkan semua production saya di kilang itu. Itu harapan saya. Seperti biasa, bahan dah pun tersedia. Signature kita yang pertama. Kita mulakan dengan signature pertama kita, pavlova ya. Jom kita buat, Chef. Tak sabar. Ya, tak sabar. Okey, kita mulakan dengan masukkan telur. Sebelum kita masukkan gula, kita kena beat dulu. Atas. Bila telur putih dah berbuih, kita boleh masukkan gula sedikit demi sedikit. Gula Castor kan? Ya, betul. Kita boleh juga guna gula halus. Tapi lebih bagus gula Castor. Lebih bagus gula Castor lah. Sebab pavlova ni dia nak yang ringan tu Ya, kan? betul. Yang ringan, yang banyak buah tu. Ya. Jadi berapa lama nak putar? Lepas masukkan gula, kita putar dalam 5 saat dan kita tutup. Kita pergi ke kelajuan ketiga. Anggaran dalam 10 ke 15 minit. Oh, dia dah naik Chef ya? Ya, sehingga dia stiff peak. Stiff peak tu bila kita terbalikkan kita punya bowl, dia tak jatuh. Jadi selain itu bahan-bahan ni kita ada tepung jagung, Kita ada tepung jagung, vanilla essence dan sedikit cuka. Kegunaan cuka ni sebenarnya untuk menghilangkan hanyai telur. Sama juga dengan vanilla essence, bagi bau yang sedap. Okey, setelah 15 minit kita putar, dia dah menjadi stiff peak. So kita boleh tengok macam mana nak tahu dia punya stiff peak tu, kita kena check. Boleh tengok di sini. Cara nak tengok macam mana dia stiff peak, kita pegang dia, dia tak ada dah jatuh lembik ke apa. Kalau tengok pada bowl kita pun, dia tonggeng pun dia takkan jatuh. Kita belum habis lagi, kita akan masukkan untuk bahan-bahan berasa dan tepung jagung. Masukkan vanila. Masukkan cuka. Dan tukar pada speed 1 untuk masukkan tepung jagung. Okey, dah nampak gebu. Dah cantik dah. Kita punya pavlova. Pavlova. Okey, dah sudah. Dan kita mula untuk piping. Kita pegang dan kita masukkan. Okey. So di sini. Jadi kalau tengok kan, korang tengok kat rumah, dia ada nozzle dia bentuk star. Ya, betul. Kita pipe dalam cup. Bila pipe dalam cup tu, dia sama kuantiti Ya, kan? sama kuantiti, sama cantik. So sekarang ni kita dah boleh mula pipe lah dalam cup ya. Silakan, Chef. Okey. Kita pipe. Nampak tekstur dia cantik kan? Sebab cuka tadi kan? Ya, betul. Kita buat satu lagi. Alright. Untuk pembakaran, suhu dia 110 darjah dalam masa 1 jam. Pavlova pembakaran dia memang lama. Cantik lah. Nanti dah bakar, dia jadi kembang. Crunchy di luar, lembut di dalam. Kita dah boleh mula bakar. Okey. Kita masukkan dalam oven untuk seterusnya.
pavlova kita tadi dah masak, tapi sejukkan dulu kan, Ya, Chef? betul. Tengok ni, belum bubul Krim kondimen lagi. dia Ah, dah sedap. Ya, betul. Kita ada krim yang dah kita masukkan dalam piping dan bersama dengan nozzle. Cara dia mudah saja. Kita akan wipe mengikut tengah dulu. Kita guna buah strawberry dan blueberry. Kita potong dulu. Boleh guna apa saja buah sebenarnya, tapi nak menampakkan dia love tu, kita guna strawberry. So ada love kat situ. Di sini kita ada buah. Memang puas lah kan kalau Ya, beli. betul. Buahnya Ya. sebiji. Dan kita ambil blueberry. Kita letak je dalam 2 ke 3 biji lah. Jadi kalau kita nak dekor, mana pun boleh lah sebenarnya, Ya, betul. kan. Asalkan dia ada buah yang berwarna-warni, ada hijau. Boleh dekor macam mana yang kita nak dan buah apa yang kita boleh guna. Dah siap. Saya pun dah siap. Okey. Tengok cantik tak? Jangan ke mana-mana, terus setia bersama Ija dan Erin dalam Bakery dan Pastry. Tunggu untuk signature yang kedua. Seperti yang kita janji, kita akan share signature kita yang kedua, iaitu cream horn. Sedap. Bahan dah suka. ada. I memang suka. Ya, betul. Silakan. Okey. So di sini kita masukkan tepung dulu. Masukkan bahan yang tadi tu, cream of tartar dan garam. So kita masukkan butter dan juga air. Kita masukkan semua sekali bahan dan baru kita gaulkan. Kita putar bagi dia jadi dough. Ya, betul. sekejap. Jadi dough tapi tak nak terlampau lembut. Kita nak dia bergaul sahaja. Sekarang dah cukup masa kita mengundi. Dough jadi macam ni. Okey. Dough ni macam ni. Kita restkan seketika. Okey, kita rehat yang pertama. Yang pertama sebelum kita masukkan. Canai. Ya, selepas kita rehatkan dough kita tadi, kita dah boleh canaikan dough kita untuk lapisan-lapisan yang kita akan buatlah. Tekstur dough pun cantik, lembut untuk mudahkan lagi kita menggeleng. So, Erin, kita dah boleh menggelek lah. Boleh. Okey. Pastikan tepung yang kita guna ni cukup untuk tak bagi dough tu melekat. Ni tadi yang kita dah siapkan. Ya, betul. Jadi tengok ni. Dah cantik. Kita nak ada dah. shape sikit lah untuk kita letakkan kita punya pastry tu nanti ya. Tengok pada kesesuaian saiz ni dah boleh dah. Kita ambil kita punya pastry sheet ni tadi. Letakkan di hujung sekali. Siap, first lipatan. Perlu rehat sekurang-kurangnya 5 minit. Untuk buat lipatan yang, Yang kedua. Setelah kita buat lipatan 2 kali dan kita dah restkan dough, kita akan mulakan dengan lipatan yang ketiga. Kenapa kita perlu restkan dough ni? Supaya memudahkan kita untuk menggelek lipatan yang ketiga nanti ya. Letakkan tepung secukupnya lah. Tengok, bila kita dah restkan dough, mudah untuk menggelekkan. Ini kita dah mula untuk buat lipatan ketiga, iaitu kita panggil lipatan buku. Ini hasilnya yang kita akan dapat. Selesai kita buat lipatan tadi, kita perlu potong 2 untuk tengok lapisan-lapisan yang kita dah gelek tadi. Kalau tengok cantik lapisan dia yang dah 3 kali kita lipat dan akhirnya jadi lipatan buku.
ini adalah lipatan yang ketiga kita dah buat. Dan ini adalah yang dah direhatkan semalaman di dalam freezer. Sekarang kita nak canai mengikut ukuran yang kita nak untuk buat cream horn. Okey, kita buka. Kita tepung. Kalau betul-betul kita rehat kan, Ya, Chef, betul. dia senang kan? Dia mudah nak gilik. Kalau kita tak rest, nanti kita push dia, tu akan koyak. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Ija kerana sudi berkongsi cara pembuatan puff pastry dengan penonton setia Bakery dan Pastry. Jadi tengok betul-betul, insya-Allah nanti boleh buat. So kita dah dapat ukuran yang kita nak. So kita dah boleh potong macam mana nak buat cream horn ni. Baru kita gunakan ukuran yang kita dah sediakan lah. Yang sedia ada. Tu dia, siap ada pembaring. Kalau dah pembaring kena ni ada. hilang rasanya satu kitchen rasa bising kot. Ya betul. Memang kena marah-marah semua. Ini ukuran yang kita dapatlah ya. Yang diperlukanlah. Sekarang kita nak ajar macam mana nak relate dekat dia punya acuan horn ni. Kita mulakan daripada bawah. So kita dah habis relate, kita akan lock dia dengan telur. Maknanya kita kunci dia macam tu. Sebelum kita masuk ke dalam oven, kita akan letak crumble di atas cream horn ni supaya bila kita makan, dia akan rasa lebih crunchy dan ada rasa manis sedikit. Crumble ni campuran gula kasar, mentega dan tepung. Untuk egg wash tu kita kena ada telur lah. Jadi jangan ke mana-mana, tunggu sehingga Ija selesai buat kesemua cream horn tadi dan kita akan bakar selama berapa lama, Chef? Kita bakar 45 minit dengan suhu 140 darjah. Okey, ini yang dah siap bakar. Sekarang kita nak letak filling pula kat dalam dia yang kita panggil custard filling. Kita dengan signature kita yang dua-dua tadi tu, kita akan ada sesi merasa. Jangan ke mana-mana. Dah siap signature kita yang kedua-dua tadi betul. kan, Chef? Ya, ini dia pavlova dan cream horn. Yang cantik ni. Okey. Alright. ni Selamat menjamu dia. Terima selera. kasih. Umbu dan lembut. Tak ada nak letak dah terus ni. Cair di mulut, Bismillahirrahmanirrahim. melekat di hati. Itu kita punya trademark pavlova kita. Macam mana ni? Memang betul lah. Cair terus Cair kat di mulut, mulut, melekat tak kat hati sekarang? Lekat. Alhamdulillah. Memang sedap, dia tak manis. Okey, yang puas kedua, cream kan? horn kita. Tengok tu dengan lapisan dia ada custard. Kalau pembuat tengok kan, ada lapisan ni. Ni cantik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Macam mana? Ya. Memang sedap. Okey. Jadi daripada saya, pihak penerbitan, kru, Bakery dan Pastry mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Ija kerana sudi berkongsi rahsia ni, signature dua-dua ni dengan penonton setia Bakery dan Pastry. Daripada kami berdua, selamat menjamu selera. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Banyak bandar kecil di Mukim Sungai Buloh yang sedang membangun seperti cendawan baru tumbuh. Begitu juga dengan bakery serta signaturenya yang menarik. Jumpa lagi di episod akan datang bersama saya, Chef Erin Zainal dalam Bakery dan Pastry. Saya kini berada di Bandar Saujana, Bandar pula dah. Saujana Utama. Sorry. Love Nak kena tutup ni. Tak apa, ketuk je. Banyak bandar kecil di Mukim Sungai Buloh seperti 5 minit bergantung kepada oven masing-masing. mencari satu lagi bakery yang